بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di mana orang-orang yang berkasih sayang di antara satu sama lain di bawah kebesaranku, yakni kerana taat kepadaku bukan kerana dunia. Hari ini aku naungkan mereka itu di bawah naunganku. Hari tiada naungan malaikat naunganku. Hadis ini menunjukkan di antara orang yang mendapat perlindungan Allah dan naungannya pada hari kiamat, yang tidak ada payung, tidak ada perlindungan dan naungan malaikat daripada Allah, ialah orang yang berkasih sayang dengan saudara mara dia, sahabat handai dia, kerana Allah, kerana Islam, kerana iman, bukan kerana harta dia, kerana pangkat dia dan kerana sebab-sebab dunia. Kasih sayang dengan ikhlas, bersaudara dengan ikhlas kerana perintah Allah supaya sayang kepada saudara-saudara yang beriman. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Boleh maaf kesalahan di antara satu sama lain, boleh bertolak ansur di antara satu sama lain. Mereka ini akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. An Abil Yasr Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi rawahu Muslim wal Imam Ahmad. Artinya dari Abi Yusr Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya atau mengurangkan bayaran jumlah hutangnya, nescaya Allah menaunginya di bawah naungannya pada yang tidak ada sebarang naungan malaikat naungan Allah. Di antara mereka yang mendapat lindungan Allah pada hari kiamat juga ialah orang yang bertimbang rasa terhadap orang yang susah, yang berhutang, di mana disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj bahawa Nabi SAW telah melihat memberi hutang lebih afdal daripada memberi sedekah. Beri sedekah 10 kali ganda, beri hutang sampai belah-belah kali ganda. Ditanya mengapa? Dia beri kata kerana mereka yang diberi sedekah ni mungkin dia sudah berada. Adapun mereka yang berhutang memang dalam keadaan yang suntuk, yang susah, betul-betul susah. Tiba-tiba susah nak bayar hutang, lalu diizinkan untuk menangguh bayarannya ataupun dikurangkan hutangnya, dikurangkan untuk meringankan bebanan dia. Mereka yang bersikap yang berlaku begini, dia beri fadilat mendapat naungan Allah pada hari kiamat.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظل رأس غاز bukan gharin ghazin azallahu Allah yaumal qiyamah, rawahu Ahmad. Artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang memayung kepala orang yang berjihad, nescaya Allah menaunginya pada hari kiamat. Di antara fadilat juga ialah fadilat menolong, memberi kemudahan walaupun memayung orang yang berjihad, yang berjuang perjalanan Allah. Di mana orang yang menolong mereka yang berjihad walaupun memayungnya sahaja mendapat naungan Allah pada hari kiamat. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi yawma yufsalu bainan nas, rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Albani. Artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sehingga diputuskan hukuman terhadap manusia. Ketika manusia sedang menunggu-nunggu untuk dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat, gambar kalah berapa ribu tahun daripada zaman Adam sehingga hari kiamat, menunggu-nunggu untuk dibicarakan pada hari kiamat, menunggu yang sangat dahsyat, di mana di antara mereka yang mendapat naungan ketika menunggu itu ialah sedekah, yang bersedekah. Sedekahnya boleh melindungnya daripada panas pada mahsyar. Adapun orang-orang yang membawa kejahatan tanpa taubat, berada dalam keadaan yang menakutkan. Adapun mereka yang jahat di atas dunia ini, yang mengerjakan maksiat di atas dunia ini, dalam keadaan yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Disebut hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutakabbiruna yawmal qiyamati kadh-dharri tata'uhumul khalaiq bil aqdam, rawahu Tirmizi. Artinya orang-orang yang takabur itu pada hari kiamat nanti seperti debu, mereka dipijak oleh makhluk yang berhimpun di bara mahsyar. Mereka yang sombong, yang takabur, berbangga dengan diri, pada hari kiamat dipijak oleh makhluk-makhluk pada hari kiamat. Di atas dunia ni dia lenggok sangat, sombong sangat, takabur sangat, berasa dia lebih pada orang. Di antara contoh takabur ialah iblis, disebut dalam Quran, aba wastakbara, enggan dan sombong. Enggan menerima kebenaran, itu sombong. Di antara sombong ialah tahu benda yang benar, tahu benda yang betul, tak mau ikut. Pasal apa? Kerana tak mau mengadah. Tak mau mengadah. Ini orang yang sombong. Contoh orang yang tawaduk banyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh ditegur oleh sahabat dia dalam perkara yang bukan wahyu. Khulafa' Rasyidin boleh ditegur kalau dia salah walaupun dia Khulafa' Rasyidin. Sayyidina Umar, perempuan tegur ketika dia berkhutbah. Surah khutbah, perempuan kata, saya Amirul Mukminin salah. Dan dibaca ayat Quran. Lalu Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta'u mar. Perempuan betul, Umar yang salah. Ini tidak takabur. Orang takaburnya malu nak mengaku dia salah. Ini antara sifat takabur. Termasuklah juga yang merasakan diri lebih pada orang, besar pada orang. Maka mengagungkan diri dia sendiri, akak diri dia sendiri. Mereka ni dipijak pada hari kiamat kelak. Ali bin Umar buang hamzah di bawah dia, tak ada hamzah. Ini hamzah wasal, tak ada hamzah kecil dalam kaedah ejaan bahasa Arab. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dua-dua sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم،
Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sentiasa seseorang itu meminta sedekah dari manusia sehinggalah mendatangkannya pada hari kiamat dalam keadaan tiada sebuku daging pun pada mukanya. Di antaranya lah orang yang sihat, yang segar, bukan dia uzur, tak ada apa-apa, tapi malah kerja dia minta sedekah. Orang yang macam ni, daging muka dia luruh pada hari kiamat, tinggal tulang saja. Di antara kehinaan pada hari kiamat ialah kehinaan meminta sedekah. Minta sedekah dengan orang, malah kerja. Kepada kita, bila orang minta sedekah, kita beri sedekah. Kita kena beri sedekah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta, jangan tengking dia. Quran sebut begitu. Tapi orang yang minta sedekah tu, kalau dia tidak layak minta sedekah, maka daging dia luruh pada hari kiamat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin takun lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa utiya biha yawmal qiyamati a'zama ma takunu wa asmanahu tatawhu bi akhfafiha wa tamtahuhu dengan ta bukan dengan sad wa tamtahuhu biquruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abi Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda pernah bersabda setelah bersumpah, tiada seorang yang memiliki unta, lembu atau kambing yang ia tidak menyempurnakan haknya, malaikat dibawa binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan yang sebesar-besar dan segemuk-gemuknya, memijak dan melanyuk-lanyuknya dengan tapak kaki dan menanduk-nanduknya dengan tanduknya. Setiap kali selesai kumpulan binatang-binatang itu berbuat demikian, diulanginya pula perbuatan yang tersebut sehingga diselesaikan pembicaraannya di antara manusia. Di antara mereka yang tidak menunaikan hak binatang yang dia pelihara, dia pelihara binatang saja, tak beri makan, tak cara ke binatang tu, jaga sebelum dibicarakan pada hari kiamat, binatang tu akan tanduk, akan jijak dia pada hari kiamat. Diangkitkan binatang itu untuk hukum dia pada hari kiamat. Kan dia tak jaga hak binatang yang dia pelihara, lembu ke, kuba ke, kambing ke, biri ke, kucing ke, apa saja binatang yang dia pelihara, yang dia tidak menunaikan haknya, beri makan tak cukup, maka dia akan dihukum pada hari kiamat melalui binatang-binatang itu. Sebelum dibicarakan hadapan Allah, kalau silapnya akan masuk neraka dia pula, tambah pula. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang yang zalim pada hari kiamat dengan firman-Nya, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Surah Ibrahim ayat 42 hingga 44. Artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan kamu ingat Allah Ta'ala lalai terhadap mereka yang buat zalim di atas dunia ini. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Pada hari itu mata mereka terbelalak pada hari kiamat. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. Bila dipanggil, angkat kepala, sedangkan mata mereka tidak berkedip, tak boleh nak kelip mata, dan hati mereka kosong. Dan berilah peringatan kepada manusia
terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, orang yang zalim itu berkata pada hari kiamat, ya Tuhan kami, berilah tangguh kepada kami walaupun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikut Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Orang-orang yang zalim itu merayu kepada Allah Ta'ala supaya dihidup ke alam dunia balik untuk mengerjakan kebajikan. Lalu dijawab pada mereka, tidakkah atas dunia dulu mu bersumpah? Tak ada akhirat ni, mu bersumpah akhirat ni tak ada, boleh buat apa saja. Adapun orang-orang yang memakan riba, firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Ini tertinggal ayat. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu orang yang makan riba, dia tidak bangun malaikat seperti orang yang dirasuk oleh syaitan pada hari kiamat. Orang yang masuk atu dan macam orang yang akal pada hari kiamat, kerana tekanan penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang makan riba akan bangkit daripada kubur macam orang gila dirasuk oleh syaitan. Sebabnya di atas dunia dulu kerangguk harta je macam syaitan, ke halal ke haram, menindas orang dengan riba, nak dapat duit banyak saja, maka dia bangkit dalam keadaan dirasuk macam dirasuk oleh syaitan. Kerana atas dunia dia kata riba dia macam jual beli juga. Adapun orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang tak mengeluarkan zakat, dia ada harta tidak mengeluarkan zakat, Nabi SAW menceritakan keadaan mereka dengan sabdanya, ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmi alaihi fi nari jahannam fayuj'alu safaihu fayukba biha jambahu wajabinahu hatta yahkum Allahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin thumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar wa ma min sahibi ibilin la yuaddi zakataha illa bataha laha biqa'u qarqarin ka'awfari ada waw lepas itu, bukan kafir, ka'awfari ma kanat tustannu alaihi kullama madha alaihi ukhraha ruddat ukhraha amzuh di atas alih itu salah saja, ruddat ilaihi ulaha hatta yahkum Allahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin thumma yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa butha laha biqa'in qarqarin ka'awfari ada waw ma kanat fatata'uhu bi'azlafiha dengan zab dengan fa bi'azlafiha laysa fiha aqsa wala jalha kullama madu alaihi ukhraha ada hamzah di atas alif ruddat alaihi ulaha hatta yahkum Allahu baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun thumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Artinya, tiada seorang yang mempunyai harta yang disimpan yang tidak ditunaikan zakatnya malaikat dibakar dalam api neraka jahanam, lalu dijadikan kepingan-kepingan, maka distrekakan di atas kedua-dua lambungnya, distreka di atas rusuknya dan dahinya, sehinggalah menjatuhkan hukuman, Allah menjatuhkan hukuman ke atas hamba-hambanya pada hari yang qada 50,000 tahun, hari yang seharinya 50,000 tahun, hari kiamat. Perjalanan matahari lambat,
seharinya 50,000 tahun dunia. Kemudian dia melihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka, dan tiada seorang tuan unta yang tidak menunaikan zakatnya. Orang yang pegang unta, tak keluar unta, kita tak ada unta di sini. Malaikat ia ditiarapkan di atas tanah yang luas untuk dipijak oleh untanya sehingga habis yang akhir memijak pula oleh yang awalnya. Begitulah, setelah habis unta yang pertama, yang akhir pusing balik, dijawab balik, sehingga Allah mengharamkan di kalangan hamba-hambanya pada hari yang qadanya 50,000 tahun. Kemudian ia melihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka, dan tiada seorang yang mempunyai kambing yang tidak menunaikan zakatnya, tak tunai zakat kambing. Malaikat dia akan ditiarakan di dasar suatu tanah lapang yang membolehkan kambing-kambing itu memijak dengan kukunya dan menanduk dengan tanduknya. Tiada lagi yang tanduknya cacat atau yang tiada bertanduk. Setelah berlalu yang akhirnya, datang pula yang awalnya, sehingga Allah menghukumkan di kalangan hamba-hambanya pada hari yang qadanya 50,000 tahun. Kemudian ia melihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad, menunjukkan bahawa manusia akan dipijak oleh hartanya sendiri kalau dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, sama ada zakat duit, zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat binatang, sama saja. Adapun orang yang tidak adil di kalangan isteri-isterinya, Rasulullah SAW menceritakan dengan sabdanya, man kanat lahum ra'atani wa lam ya'dil bainahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il, akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, sesiapa yang mempunyai dua isteri, ada isteri dua, tiga, empat sama juga, lalu ia tidak berlaku adil terhadap kedua-duanya, nescaya berlaku kepadanya pada hari kiamat nanti sebelah badannya sengit, kerana dia tidak adil di atas dunia. Tak adil terhadap isteri, terhadap anak-anak, akan menerima hukuman pada hari kiamat. Demikianlah keadaan manusia di pada mahsyar menurut qadar iman dan amal masing-masing, di mana iman dan amal sahaja yang dapat bersama. Tiada lagi anak isteri, kaum keluarga dan sahabat handai. Masing-masing membawa diri sementara menunggu keputusan sama ada ke syurga atau ke neraka. Kesemua mereka akan merasai dan melihat peristiwa mahsyar yang menggerunkan itu. Ini perkara yang gaib, yang kita tak nampak lagi, yang diceritakan oleh Quran, diceritakan oleh Nabi SAW. Sekiranya Al-Quran menceritakan perkara yang lalu, cerita Namrud, cerita Fir'aun, cerita Qarun, cerita macam-macam, ada tanda-tanda di atas dunia, kesan-kesan sejarah, itu adalah benar. Sekiranya Quran menceritakan tentang peredaran bulan, bintang, matahari, hari ini ahli-ahli sains menggunakan teropong melihat peredaran bulan, bintang, matahari betul sebagaimana Quran cerita, maka begitulah juga cerita hari kiamat adalah betul dan benar. Kita kena yakin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Ketika orang-orang kafir berada dalam keadaan yang tidak menentu di mahsyar, tanpa mengetahui keputusannya, orang-orang yang beriman pula dihampirkan syurga kepada mereka, sehingga tiada sabar lagi untuk masuk ke syurga. Semua manusia mahu ditentukan kedudukan mereka, lalu mereka mencari dan menemui nabi-nabi yang besar supaya memohon syafaat. Kesemuanya tidak sanggup. Malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah keistimewaan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antara perkara yang wajib kita percaya, beriman, ialah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang paling istimewa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kerasulannya untuk seluruh manusia, berbeza dengan rasul-rasul yang dahulu daripadanya. Kerasulannya di seluruh dunia hingga hari kiamat. Umatnya paling ramai daripada umat yang lain. Oleh itu Allah memberi kelebihan kepadanya. Bukan sahaja kelebihan di dunia yang disambung oleh umat dia sehingga hari ini, termasuk kelebihan dia hari akhirat. Ketika manusia dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar, menunggu-nunggu keputusan sama ada ahli syurga ataupun ahli neraka. Semuanya menunggu-nunggu keputusan kerana tidak tahan berada di padang mahsyar. Lalu mereka menemui rasul-rasul yang besar, iaitu rasul ulil azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul ulil azmi yang mempunyai keagamaan yang kuat, perjuangan yang lebih hebat daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun Al-Quranul Karim, di antaranya firman Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr innal qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 78 hingga 79. Artinya, dirikanlah sembahyang dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sembahyang subuh sehingga sesungguhnya sembahyang subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan sebahagian daripada malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah Ta'ala menyebut bahawa dia mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sembahyang 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Menyatakan subuh mempunyai kelebihan yang istimewa daripada sembahyang yang lain kerana sembahyang ini disaksikan oleh malaikat. Dalam ayat yang lain termasuk sembahyang Asar disaksikan oleh malaikat. Malaikat malam dan siang bergilir. Malaikat yang menulis amalan manusia bergilir waktu Asar dan waktu Subuh. Bukannya setahun sekali malam disebut Syaban, itu tak betul. Malaikat itu bergilir tiap-tiap hari, waktu Asar dan waktu Subuh, malaikat bergilir. Adapun hadis yang disebut dalam kitab tentang nisfu Syaban, tukar buku baru, itu hadis dhaif, hadis maudhu', bukan hadis yang sahih. Hadis yang sahihnya ialah tiap-tiap hari, waktu Subuh dan waktu Asar. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bersembahyang tahajud, sembahyang tengah malam. Kepada kita sunat, kepada Nabi wajib pada dia. Peristiwa yang sangat penting ini diceritakan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, hadis yang panjang. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utia Rasulullah SAW yauman bilahmin. Utia dibaca bagi dapat. Utia Rasulullah SAW yauman bilahmin farafa'a ilaihi adzira' wa kana tu'jibuhu
tu'jibuhu dengan ain mengasat tu salah dia. Tu'jibuhu. Fanahasa minha nahsatan. Faqala ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Wa hal tadruna bima dhak? Yaj'al Allahu yawm al-qiyamati al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid. Fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu asy-syams فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع buang hamzah di atas alif اشفع hamzah alif saja tak ada hamzah اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة bukan he dengan shin bukan hijrah عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا buang hamzah di atas alif tu اذهبوا إلى غيري اذهبوا tak ada hamzah bawah alif إلى نوح فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقولون itu ada ya tu apa yaquluna bukan faquluna fayaquluna salah je fayaquluna anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا تتعدى همزة بوالي اذهبوا إلى موسى banyak salah je ni اذهبوا إلى موسى فيأتون إلى موسى عليه السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا tu hamzah atas buang اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري
idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayatuni fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana. Tak ada hamzah dan alif tu. ishfa' lana ila rabbika al atara ma nahnu fi al atara ma qad balaghna fa'antaliqu ada hamzah dan alif. Ini ada hamzah dan alif. fa'antaliqu fa'ati tahta al-arshi fa'aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya. Ada titik di bawah ya tu. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni as-sana'i alayhi shay'an lam yaftahu li ahadin qabli thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tih ishfa' tushaffa' farfa' rasi fa'aqulu ya rabbi ummati fayuqalu ya Muhammad udkhilul jannata min ummatik man la hisaba alayhi min al-bab al-ayman min abwab al-jannah wa hum syuraka'u an-nasi bima siwa dhalika min al-abwab والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه. وفي رواية فأرفع رأسي فأقول يا ربي عجل على الخلق الحساب رواه الجماعة. Hadis ini hadis riwayat ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain. Hadis-hadis yang sahih. Artinya pada suatu hari dibawa hadiah daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dimasak. Diangkat kepadanya sehasta, iaitu daging hasta. Dan ia sangat menyelerakannya. Lalu ia menggigitnya sekali. Ia pun bersabda, akulah yang menjadi penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Adakah kamu tahu dengan apa jadi begitu? Yaitu Allah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian di satu kawasan yang luas. Allah Ta'ala menghimpunkan manusia semuanya sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat di para mahsyar, padang yang luas, tempat himpunan. Maka mereka mendengar panggilan dan tidak dapat mengelak dari dilihat oleh Tuhan. Semua Tuhan panggil seorang-seorang, tak boleh mengelakkan diri. Dekatnya matahari dekat. Manusia mencapai duka cita dan kesusahan yang tidak tertanggung dan terpikul. Semua dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan duka cita, semua sekali. Mereka berkata sesama mereka, adakah kamu lihat apakah keadaan kita? Apa pandangan kamu tentang perkara yang mengenai kita? Apakah kamu tidak fikir untuk mencari orang yang dapat memberi syafaat untuk mengadu kepada Tuhan kamu? Mereka berbincang, mereka membuat keputusan cari orang yang boleh memberi syafaat supaya dibicarakan. Mereka berkata sesama mereka, marilah kita mencari Nabi Adam. Mereka cari Nabi Adam. Lalu mereka datang menemui Nabi Adam alaihi salam, bukan ili salah dia, alaihi salam. Mereka berkata, wahai Adam, kamulah bapa kepada manusia. Allah menjadikan kamu dengan tangannya dan ia meniupkan kepadamu dari rohnya. Ia memerintah malaikat, lalu malaikat sujud kepada kamu. Berilah syafaat kepada kami untuk bermohon kepada Tuhan. Tidakkah engkau lihat adakah keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah jadi pada kami? Mereka sebut kelebihan Nabi Adam. Engkau manusia yang pertama, bapa manusia. Tuhan jadikan dengan firman-Nya, bukan dilahirkan daripada dua ibu bapa, ayah dan ibu. Secara langsung Tuhan jadikan dengan firman-Nya. Dan Allah Ta'ala suruh
malaikat sujud padamu, menunjukkan kelebihan wahai Adam. Boleh tak tolong kami supaya selamatkan kami daripada keadaan huru-hara pada hari kiamat ini? Adam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu murka pada hari ini dengan kemurkaan yang ia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan tidak akan murka lagi seperti ini. Sesungguhnya ia pernah melarangku dari menghampiri satu pokok dalam syurga. Tiba-tiba aku menerakainya. Aku membawa diriku sahaja. Pergilah pada orang lain dariku. Pergilah kepada Nuh. Ada yang kata aku buat salah. Hari ini, hari Tuhan sangat murka. Dia tak pernah murka, marah seperti hari ini, pada hari ini. Aku tak berani, kerana aku buat salah. Masa aku duduk dalam syurga dulu, Tuhan larang aku makan, hampiri pokok kayu. Lalu aku hampiri dan makan buah dia. Cari Nabi Nuh. Lalu mereka menemui Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, wahai Nuh, awaklah julung-julung rasul di muka bumi ini. Allah menamakanmu dengan gelaran hamba yang sangat bersyukur. Berilah syafaat kepada kami dengan bermohon kepada Tuhan. Tidakkah engkau lihat keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah terjadi pada kami? Nuh berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah sepertinya dan tidak akan murka sepertinya. Aku telah berdoa dengan suatu doa yang telah menimpa kaumku. Aku membawa diriku sahaja. Pergilah jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Nuh kata, aku tak sanggup. Walaupun kamu sebut kelebihan aku begitu, aku rasa aku bersalah. Aku minta doa, Tuhan turunkan bala pada umat. Lalu turun bala yang menenggelamkan manusia semuanya, kecuali mereka yang beriman, kata Nuh. Lalu mereka menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan kekasihnya di bumi. Berilah syafaat kepada kami dengan memohon kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah terjadi pada kami? Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sepertinya dan tidak akan murka lagi sepertinya. Lalu ia menyebut beberapa kali dusta yang telah dilakukan olehnya. Seterusnya ia berkata, aku membawa diriku sahaja. Pergilah pada orang lain, pergilah menemui Musa. Ibrahim kata, aku tak boleh tolong, aku juga buat salah. Ibrahim, salah akunya aku berbohong. Bohong tu diizin oleh Allah, bukan Allah Ta'ala izin. Tapi dia rasa bersalah. Bohongnya ialah dia katok berhala. Katok berhala dalam rumah berhala yang dipuja oleh Namrud dan pengikutnya. Dia tinggal besar sekali. Dia sakup kapok, letak dia berhala besar. Orang tanya, siapa yang Muhammad Ibrahim pecah berhala ni? Ibrahim kata, tanya hak besar lah. Aku dah mengaku aku kata. Itu dianggap satu pembohongan. Padahal dia diizinkan oleh syarak. Termasuklah bila Raja Namrud keroh orang pergi ke Padang untuk hari pemujaan agama dia, Ibrahim tak pergi. Orang tanya pasal apa tak pergi? Dia kata, inni sakhim, aku uzur, kata dia. Aku uzur. Padahal dia tak uzur pun. Dianggap itu satu pelawak. Padahal pelawak yang izinkan oleh syarak. Lalu mereka menemui Nabi Musa alaihi salam. Pergi jumpa Nabi Musa. Mereka berkata, wahai Musa, engkaulah Rasulullah. Allah telah memberi kelebihan kepadamu dengan kerasulan dan berkata-kata kepadamu sebagai satu kelebihan di kalangan manusia. Berilah syafaat kepada kami dengan bermohon kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah jadi pada kami? Dan Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang belum pernah berlaku sepertinya dan tidak akan murka lagi sepertinya. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang
yang aku tidaklah disuruh membunuhnya. Aku hanya membawa diriku sahaja. Pergilah menemui Nabi Isa alaihi salam. Jumpa Nabi Musa. Musa kata, aku tak boleh tolong kerana aku pernah buat salah, aku bunuh orang. Dia sebut kisah dalam Quran apabila Bani Israel, kaum Nabi Musa, berkelahi dengan seorang daripada kaum Fir'aun. Lalu Nabi Musa tolong kaum dia pukul orang kaum Fir'aun menyebabkan mati. Dianggap itu satu kesalahan yang dia buat, maka dia tak berani pada hari kiamat. Aku pernah buat salah, Nabi Musa. Pergi berjumpa Nabi Isa. Pergilah menemui Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka menemui Nabi Isa alaihi salam. Mereka berkata, wahai Isa, engkaulah Rasulullah. Engkau telah diberi kelebihan dapat berkata-kata ketika masih bayi dalam buayan. Engkaulah kalimahnya, yakni dijadikan dengan firman-Nya yang dikurniakan kepada Maryam. Engkaulah darinya, berilah syafaat pada kami dengan bermohon pada Tuhan. Tidakkah engkau lihat betapa keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah mengenai kami? Nabi Isa berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah berlaku sepertinya, dan tidak akan murka sepertinya lagi. Ia tidak menyebut kesalahannya. Nabi Isa tak sebut kesalahan. Dia tak ada salah apa-apa. Nabi Isa tak ada salah apa-apa. Dia tak buat salah, tapi tak berani. Nabi Isa, aku tak berani, kata Nabi Isa. Nabi-nabi lain sebut kesalahan. Adam sebut kesalahan dia, Ibrahim sebut kesalahan dia, Musa sebut kesalahan dia. Nabi Isa tak sebut kesalahan dia. Dia tak ada buat apa. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallam, dan Nabi Muhammad memang tak ada buat salah. Bahkan ketika kaum dia, kaum musyrikin menyeksa Nabi, malaikat turun nak akak bukit, nak rembah atas orang kafir itu. Nabi kata jangan. Walaupun mereka tak beriman pada hari ini, boleh jadi zuriat keturunan dia akan beriman. Menunjukkan ketinggian sabar Nabi Muhammad SAW mengatasi nabi-nabi yang lain. Mengatasi nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Muhammad tidak membunuh masa dia serang, kecuali bila Allah Ta'ala memerintahkan perang, barulah dia bunuh. Bunuh orang berperang. Nabi Musa tak ada yang perintah lagi, bunuh orang dah. Hari ini ada kesilapan dia. Dan Nabi kita tak pernah berbohong. Terus Nabi Ibrahim pernah berbohong. Berbohong yang diizinkan oleh syarak. Berbohong kerana menghadapi kekufuran, nak selamatkan diri, dia benar oleh syarak. Itu pun dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai satu kesalahan, padahal bukannya kesalahan. Mereka pun datang kepadaku, yang berkata Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah, engkaulah penyudah nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan apa-apa yang telah lalu dari kesalahanmu dan yang kemudiannya. Berilah syafaat kepada kami dengan permohonan kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat betapa keadaan kami? Tidakkah engkau lihat apa yang telah mengenai kami? Aku pun pergi dan tiba di bawah aras, kata Nabi. Aku menyungkurkan sujud kepada Tuhanku. Allah membukakan kepadaku dan ilhamkan kepadaku segala pujian terhadapnya, pujian yang baik kepadanya, dengan sesuatu yang tidak pernah ia membukanya untuk seorang pun sebelumku. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepadamu. Tuhan kata, angkat kepala. Mintalah nescaya engkau diberi. Pohonlah syafaat, nescaya engkau diberi syafaat. Aku pun mengangkat kepalaku, kata Nabi. Aku berkata, ya Tuhanku, umat dia dulu. Umat dia dulu. Mereka berilah pada umatku, beri pada umatku. Lalu dikatakan kepadaku, masuklah ke dalam syurga dari kalangan umatmu sesiapa yang tidak dihisapkan ke atasnya dari pintu sebelah kanan dari pintu syurga. Allah Ta'ala memilih beberapa ribu kalangan umat Muhammad masuk syurga dengan tiada hisap. Masuk syurga dulu. Dan mereka bersama-sama dengan manusia yang lain untuk memasuki pintu yang lain dari mana-mana pintu syurga.
Lepas tu boleh masuk pintu syurga yang lain. Sebahagian daripada umat Muhammad masuk syurga dengan tiada hisab. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, jarak antara dua pintu dari pintu-pintu syurga itu ialah dia antara Mekah dan Hajar, bandar di Bahrain. Beribu-ribu kilometer luas pintu syurga itu. Atau seperti Mekah dan Busra, bandar di Syria. Dan menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda lagi, lalu aku pun mengangkat kepalaku, aku berkata, ya Tuhanku, segerakanlah hisab ke atas makhluk ini. Peristiwa yang penting ini dikenali dengan faslul qada. Faslul qada, peristiwa membuat keputusan. Membuat keputusan di hadapan kehakiman Allah Subhanahu wa taala, di mana telah meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak kemuliaan dan keistimewaan yang tidak ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kelebihan yang besar diberi pada nabi kita, tak pernah beri pada nabi yang lain. Tak beri pada nabi yang lain. Perkara ini telah dinyatakan juga oleh firman Allah Ta'ala, wa idar rusulu uqitat li ayyi dhanbin ujjilat liyaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzil lil mukadzibin. Surah Al-Mursalat ayat 11 hingga 15. Artinya, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka berkumpul bersama-sama umat masing-masing, sampai hari apakah ditangguhkan mengazabkan orang-orang kafir, sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat ini juga menerangkan tentang Yaumul Fasl, hari Allah Ta'ala membuat keputusan pada hari kiamat kelak dalam satu kehakiman yang Allah Ta'ala ma'adil, yang kita akan baca kemudian. Firman Allah Ta'ala, hadza yaumul la yantiqun wa la yu'adunahum faya'tadirun wailul yawma idzil lil mukadzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Suratul Mursalat ayat 35 hingga 40. Artinya, ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara, bercakap-cakap sesuka hati. Hari ini, hari kiamat, hari dibicarakan, manusia tak boleh bercakap sesuka hati, di mana anggota-anggota mereka akan menjadi saksi. Tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, mata bercakap. Allah Ta'ala jadikan anggota manusia bercakap, tak boleh berbohong lagi, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur. Kecelakaan besarlah pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Orang yang tak percaya, celakalah pada hari ini. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kamu itu terhadapku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendusta. Tuhan kata kalau boleh tipu daya, di mana makar ni biasanya merancang kaidun. Kaidun ni tipu daya di waktu malam. Mesyuarat waktu malam, orang tidur belaka, tak ada orang, sunyi, lalu dibuat pakatan. Sangat rahsia. Allah Ta'ala tahu juga, walaupun sangat rahsia. Kalau kamu boleh buat perancangan tipu daya, sila tipu aku, Tuhan kata. Sila buat. Tuhan cabar. Setelah berlakunya peristiwa syafaat yang besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan supaya dilakukan hisab dan pengadilan untuk semua makhluk. Wallahu